Allahu Akbar dan kita Assalamualaikum, niat keluar daripada sujud tilawah lah. Dia yang wajib tu yang pertama je lah, sunat yang kedua. Kalau kita beri salam sekali saja, tak perlu kita palingkan kepala. Kalau kita salam sekali je, kita pandang depan je, Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau kita dalam mazhab Syafi'i, kita disunatkan buat dua salam. Salam pertama tu kita Assalamualaikum, kita masih pandang ke kiblat. Bila sampai dekat baru kita paling ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dalam solat, kita bukan kena lah, disunatkan. Pertama kita disunatkan niat keluar solat. Tu pertama, bagi salam yang pertama. Dan kita niatkan kita memberi salam kepada semua orang-orang beriman dan semua makhluk yang beriman daripada kalangan malaikat, jin dan manusia di sebelah kanan. Kemudian kita pandang ke depan balik, kita bagi salam Assalamualaikum sampai kat kum, dan kemudian bila warahmatullah kita pandang, kita niat juga kita bagi salam kepada semua makhluk beriman daripada kalangan malaikat, manusia dan jin sebelah kiri kita. Tu kalau cerita detail dia lah. Ya. Ustaz, ni ada soalan Ustaz. Kena berdiri ke? Tak. Bukan dalam keadaan duduk macam solat? Tak, dua-dua boleh. Kalau kita dalam keadaan duduk, kita takbir, kita masuk dalam sujud tilawah dalam keadaan duduk. Tapi kalau kita berdiri, kita dalam keadaan berdiri tu kita duduk. Kita masuk dalam sujud tilawah, kita takbir. Tak ada masalah. Boleh dalam keadaan duduk, boleh dalam keadaan berdiri sebab benda sunat. Benda sunat, kalau solat sunat kita semain duduk pun tak apa. Itu soalan yang satu lagi, sujud syukur. Salam dia sekali. Ya? Salam sekali saja. Sama-sama. Tak. Salam dua kali juga. Tapi yang sekali tu sunat. Yang sekali tu wajib lah. Disunatkan dua kali mazhab kita sunatkan dua kali. Sebab memang ada hadis Rasulullah salam sekali saja. Tapi kita punya mazhab mengambil pandangan bahawa sekali tu yang wajib. Yang dua kali tu sunat. Jadi sempurnanya kita salam dua kali lah. Tamak ninah semua kena jaga macam solat. Kalau guru saya, dia pun tekankan juga supaya tasbih-tasbih tu dia seelok-eloknya kita mengikut kaedah tajwid lah. Maknanya subhanallah paling kurang kan. Jangan subhanallah. Macam kan. Oh, okey. Itu gaji buat. Bahkan sang guru saya kalau kita baca tasbih dalam solat pun, kalau kita nak wakaf, kita wakaf betul-betul. Kalau kita wasal betul-betul. Maknanya kalau kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, kita ambil nafas baru, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tapi kalau kita nak baca wasal, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sebab dia kata kalau ada orang dia baca nak wasal tak, waqaf pun tak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jadi dia tak ambil nafas. Tapi ini tak membatalkan solat, tak ada masalah. Cuma dia kita adab lah dalam kita berzikir kepada Allah dan solat ni. Okey. Satu lagi. Tamak ninah lepas takbiratul ihram ke? Tak. Tamak ninah sebenarnya dia dalam kitab-kitab fiqh, kalau kita tengok tamak ninah ni disebut sebagai ada yang sebut sebagai rukun, ada yang sebut syarat bagi rukun. Kalau disebut rukun, maknanya rukun solat ada 17. Tapi kalau dia sebut syarat bagi rukun, ada rukun solat ada 13. Jadi kenapa dia biasanya sebut tamak ninah tu pada rukuk, iktidal, sujud dan di antara dua sujud? Adakah tak ada tamak ninah waktu kita qiyam? Tak, tamak ninah dalam waktu qiyam tu dia embedded sebab dalam mazhab Syafi'i kan kita wajib baca surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita buat dalam sujud tilawah, kita waktu qiyam tu mesti ada tamak ninah. Melepasi kadar tamak ninah. Dia banyak kes orang dia batal solat bila dia masuk solat dalam keadaan masbuk, tetapi dia
ada beberapa keadaan. Pertama, dia melakukan takbiratul ihram tidak cukup buat kadar berdiri. Contohnya bila dia datang masuk dalam solat, imam tengah sujud, dia pun Allah. Bila dia sebut Allahu Sekali. Akbar tu, dia punya dia sebenarnya dia tak faham bahawa takbir yang dia pertama kali sebut tu takbiratul ihram. Takbiratul ihram wajib dalam keadaan berdiri. Tapi dia tak faham, dia Allah. Jadi dia terus ala ke sujud. Jadi sempurna takbir dia tu dalam keadaan dia tak sempurna berdiri. Jadi batal solat dia. Tu yang pertama, batal solat. Yang kedua, imam tengah sujud juga, dia masbuk. Jadi dia pun Allahu Akbar terus turun. Tak sempat tamak nina. Dia punya takbir tu sempurna waktu dia berdiri. Tapi dia tak cukup tamak nina dalam berdiri. Batal juga solat. Yang terbaik dia kena faham macam ni. Bila dia datang, dia masuk dalam solat. Pertama sekali masuk dalam solat tu namanya takbiratul ihram. Kalau kita boleh berdiri, wajib kita berdiri. Okay. Jadi kita pun Allahu Akbar, takbiratul ihram. Okay. Biarkan kadar subhanallah. Lepas tu baru kita kejar tengah sujud. Allahu Akbar. Tu takbir intiqal. Jadi biasa orang boleh melakukan kesalahan fatal dekat situ, fatal, membatalkan solat. Dia melakukan takbiratul ihram bukan dalam keadaan berdiri, ataupun dia melakukan dalam keadaan berdiri tapi dia tak cukup tamak nina. Kan? Lepas tu dia berdiri. So gitulah. Apa tadi soalan salam dalam apa? Okey, ada lebih afdal masuk dalam keadaan berdiri ke? Oh, tak disebutlah begitu. Kalau kita tengah baca Quran secara duduk, kita takbir dalam keadaan duduk saja. Okey. Soalan lagi, minta pencerahan kalau solat jenazah. Salam 1 atau 2 kali. Saya pernah ditegur di Madinah oleh orang perempuan Arab kerana salam 2 kali. Kiri dan kanan. Mazhab Syafi'i 2 kali. Mazhab Syafi'i sunat 2 kali. Tapi kalau kita buat sekali pun sah. Macam saya katalah. Macam ulama-ulama ataupun tok guru kita biasa sebut kalau kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Assalamualaikum dah cukup dah. Tapi sunatnya Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba kita terkentut kan. Tut, Assalamualaikum warahmatullahi. Sah tak sah? Dia sah lah sebab salam yang kedua tu ada salam yang sunat. Yang pertama tu yang wajib. Jadi macam dalam mazhab Syafi'i, hatta solat jenazah pun kita disunatkan salam 2 kali. Macam saya katalah sebab ada mazhab yang salam sekali. Jadi mungkin perempuan Arab tu mungkin di mazhab yang itulah. Jadi macam itulah, macam ada kes kawan-kawan kita yang pergi ke umrah kan, bila baca doa kunut kena sergah, kena marah lah, ada yang kena tolak lah. Tu lagi teruk lah, dia orang agak ekstrim, dia ajar benda selain daripada mazhab dia orang tu, kadang-kadang dia orang anggap bid'ah. Tu masalah. Sambil minum tak apa. Boleh Ustaz. So maksudnya Google ni dia terus upload ke YouTube ke macam mana? Google. Dia okey, dia macam ni. Google Meet ni bagusnya dia Microsoft Team pun bagus juga. Dia you have your own punya address. Lepas tu dia ada macam okay, you can record, you can apalah. So dia boleh record lah. So sekarang ni Kak Fadil tengah merakamkan lah. Lepas tu nanti boleh upload kepada YouTube. Ataupun hantar email kepada siapa-siapa yang nak email. Provided dia punya tu email address dia Gmail. Gmail. Dia very protective kan, macam Microsoft.
Mm-mm. Google itulah. Kalau kita nak jadikan muka orang ceramah tu skrin besar, Sekarang ni Ustaz punya muka skrin besar rasanya. saya Kepada sebab saya dekat atas. Saya tengok saya punya skrin ni saya dekat atas. Ujung kecil tu. Oh ya ke? Tak, dia kena ni dia Okay, kena pin ni. change layout Tak, pergi klik dekat muka Ustaz. Okey. Lepas tu ada gambar pin. Pin. Print. Print. Pin. Dekat change Ya. So kalau pin tu gambar Ustaz je lah. Ya, betul. Macam tu. Okey. Dia simple, senang lah kan macam dia. Memang dia mudah sangat-sangat. Ya. Lepas tu dia connect to your schedule, I mean your calendar. So if you put there you have a meeting on Google this one, so you just bagi tahu that you have a meeting, then it will let you know. I mean phone, and then terus you can buat ni lah. Senang lah, betul lah. Tu saya nampak saya tak perlu install apa-apa terus. Macam tu. Dia web based lah, dia apa? Web browser tu. Dia pretty apalah. Alhamdulillah. Rasanya dah boleh mula ke Ustaz? Dah boleh mula InsyaAllah. Baik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sekali lagi. Jadi seperti biasa sebelum kita mulakan pengajian kita pada pagi yang berbahagia ini, kita sama-sama membaca Ummul Kitab dengan niat dan 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi. Dengan niat pertama sekali, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita akidah yang benar, menepati akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niat yang benar, ilmu yang benar, amal yang benar, adab yang benar, akhlak yang benar, taubat yang benar, cinta yang benar, guru yang benar, sahabat yang benar, serta jalan agama yang benar, dan dengan niat untuk dihadiahkan kepada junjungan kita yang kita kasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan para sahabat baginda radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah, khususnya guru kita pengarang kitab Arba'in Uqlishiyah Al-Hafiz Abul Abbas Al-Uqlishi, dan ulama-ulama Melayu kita, dan ibu bapa kita, anak isteri kita, jiran tetangga, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat ala haya'i minhum wal amwat. Maka dengan niat tersebut kita membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul Azim. Jadi alhamdulillah dan pertama sekali terima kasih sekali lagi kepada khususnya Kak Faridah di atas usaha untuk kita terus menyambung pengajian kita bagi kitab Arba'in Al-Uqlishiyah. Arba'in Al-Uqlishiyah. Dan kita pada pagi ini akan memulakan pengajian kita daripada hadis nombor 11 daripada muka surat 20. Tapi kita sedikitlah recap apa yang kita dah bincangkan hadis-hadis daripada nombor 1 sampai nombor 10. Okey, jadi hadis 1 dan 2 kita kata Asy-Syaikh ataupun imam kita Imam Al-Hafiz Abdul Abbas Al-Uqlishi, beliau memulakan hadis 1 dan 2 itu berkaitan dengan memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyakkan selawat pada hari Jumaat dan perbanyakkan selawat kalau nak hampir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin kita dekat dengan banyak selawat, makin kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kalau kita tengok Syekh ataupun al-imam kita Imam Al-Uqlishi, awal-awal lagi dia dah beri syarat bagi kita banyakkan selawat. Baik. Dan banyakkan selawat ni ialah macam kita kata sekurang-kurangnya 300 kali sehari semalam. 300 kali sehari semalam baru namanya banyak. Biasanya kita punya wirid kita buat macam ni lah. Pertama kita cuba selawat 100 kali sehari semalam. Kemudian kita buat 100 kali sehari pada siang, 100 hari malam. Itu kira cantik dah tu. Saya nak sebelum saya masuk, saya nak terangkan sikit fadilat. Kenapa kita perlu ada wirid zikir dengan bilangan tertentu pada hari dan pada siang hari dan malam hari? Kenapa? Orang yang tidak ada wirid, dia sebenarnya orang yang sangat fakir. Sangat fakir, tiada bekalan dan apa kita panggil, dia tidak akan dia tidak ada satu amalan yang akan memberi impak yang besar pada diri dia di akhirat. Sebab tu kita kena ada wirid. Kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh, katalah wirid kita La ilaha illallah 100 kali pagi, La ilaha illallah 100 kali malam. Jadi satu hari kita buat 200 kali. Kalau 5 hari berapa? 5 hari dah 1000. Kalau sebulan dah 6000. Sebab ada 5 darab 30 bagi 5, 6 kan. So ada 6000 la ilaha illallah bagi mereka yang zikir tahlil pagi 100, malam 100. Itu sebulan 6000. Kalau setahun, ambillah satu hari 30 hari. Setahun berapa? Setahun 72,000. Orang yang amal zikir la ilaha illallah sehari 100, pagi 100, petang 100, dia ada 72,000 la ilaha illallah dalam buku catatan dia. Dan satu la ilaha illallah lebih berat daripada penduduk 7 petala langit dan 7 petala bumi. Satu la ilaha illallah. Dia ada 72,000. Kalau digandakan pahalanya pula satu la ilaha illallah tu dikira 10 kali, bayangkan. Ada 720,000 pahala la ilaha illallah. Itu kalau dia ada satu wirid je. Cuba dia tambah lagi wirid yang lain. Dia kata, aku nak buat la ilaha illallah, ataupun dia kata aku nak selawat 100 kali sehari. 100 kali dia nak selawat 100 kali setiap kali lepas solat. Contohnya lah, kita sampai pada hari Jumaat. Okay, hari Jumaat ni kalau boleh memang kita banyakkan selawat. Maaf, saya nak cerita amalan juga, bukan amalan apa, cara kita beramal. Cara kita beramal, itu maksudnya saya. Dengan mudah, dengan cara mudah. Kita pergi pada hari Jumaat. Hari Jumaat memang kita sangat dianjurkan untuk kita berselawat. So kita target macam mana kita nak target kita boleh selawat 1000 sehari. Waktu hari Jumaat. Macam mana? Cara dia bagi saya cara yang mudah, kita ikat dengan waktu solat. Sama ada kita ikat sebelum solat ataupun ikat selepas solat. Contohnya lah kita kata kita selawat
200 kali. Kita nak buat 1000, jadi kita selawat 200 kali selepas setiap kali solat. Lepas maghrib 200. Maksudnya Khamis malam Jumaat tu, masuk sahaja Khamis malam Jumaat, maghrib tu, kita dah buat 200 selawat. Lepas Isyak buat 200 selawat. Lepas subuh buat 200. Lepas asar buat 200. Lepas zuhur buat 200. Jadi kita dapat 1000 selawat sehari semalam hari Jumaat. Macam tu. Ya. Kalau nak tambah lagi, mungkin masa yang boleh tambah lagi 200 sebelum terbenam matahari dan 200 sebelum tidur. Kalau tambah lagi 200 sebelum subuh. Jadi bayangkan. Jadi kalau kita buat, satu orang tu dia ada wirid 100 contohnya kembali tadi 100 la ilaha illallah pagi, 100 la ilaha illallah malam, setahun dia ada 72,000. Tapi kalau dia tambah lagi istighfar 100 kali satu pagi, 100 kali malam, dia dah ada 72,000 istighfar setahun. Dia selawat pula. Dia 100 kali sehari, 100 kali malam, dia ada 72,000 la ilaha selawat. Jadi kalau dibentangkan di akhirat nanti, dibuka buku amalannya, dia dapat tengok bagi amalannya setahun 72,000 la ilaha illallah, 72,000 istighfar, 72,000 selawat. Lepas tu kalau dia zikir 100 lepas sembahyang, dia akan dapat tengok 100 selepas sembahyang, 500 satu hari. Kalau kita baca subhanallah alhamdulillah sampai cukup 100 semua, maknanya satu hari sekurang-kurangnya kita ada 500. Sekarang kita ada 500. 2 hari dah ada 1000. Sebulan dah ada 15,000. Sebulan dah ada 15,000. Setahun dah ada 180,000. Itu kalau kita amal zikir 100 lepas sembahyang. Simple je kan. Jadi makin banyak wirid seseorang itu, bayangkan. Itu kalau setahun 72,000 la ilaha illallah, 72,000 istighfar, 72,000 selawat, lepas tu ada 180,000 zikir, tasbih, tahmid dan lepas sembahyang. Tambah lagi Al-Quran. Jadi itu setahun. Kalau 2 tahun, kalau 3 tahun, 4 tahun, kalau dia amalkan 10 tahun, dia dah ada 720,000 la ilaha illallah kalau dia amalkan. Jadi sebab tu yang paling utama dalam kita berzikir ni adalah konsistensi, ataupun bahasanya istiqamah lah. Jadi bila kita dah belajar selawat ni, kita cuba. Tapi ramai kat sini memang dah amalkan selawat banyak lah. InsyaAllah. Baik. Kemudian daripada hadis ketiga sampai hadis yang ke-8, itu menceritakan tentang 4 ataupun 5 fadilat selawat. 10 rahmat Allah, 10 darjat, 10 hasanat, 10 dosa dihapuskan, dan doa para malaikat. Jadi saya suka sangatlah. Kita kata, kita panggil, kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok jari kita yang 5 ni, kita teringatkan amalan selawat punya fadilat. Jadi kita nampak sekali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah dapat 40 dan infinity, 40 dan infinity. Gitulah. Ya, kemudian daripada hadis ke-9, ke-10 dan ke-11, ini berkenaan dengan Rasulullah sangat gembira dan Rasulullah melakukan sujud syukur, menunjukkan bahawa amalan selawat, kelebihan selawat ni adalah kelebihan yang luar biasa. Jadi kita dah sampai hadis yang ke-10, kita sambung pada hadis yang ke-11 insya-Allah. Wa anhu annahu qala, wa an imamina al-imam Abil Abbas al-Uqlishi annahu qala bitarjamah ila al-Malayuwiyah. Hadis yang ke-11. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud syukur kerana kelebihan amalan selawat. Macam kita dah terangkan dulu, sujud syukur ni adalah disyariatkan bagi nikmat-nikmat yang jarang-jarang berlaku dan nikmat-nikmat yang luar biasa. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud syukur, menunjukkan bahawa nikmat fadilat selawat ini adalah sangat besar. Dan Rasulullah sangat gembira. Kenapa? Kerana Allah menyertakan kita dalam kemuliaan baginda. Sebenarnya Allah berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah selawat. Para malaikat berselawat. Tapi Allah menyertakan kita. Kalau kita menyertai Allah, maksudnya kita menyertai Allah, kita berselawat dengan selawat Allah ke atas Rasulullah,
maka kita juga akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi betapa baginda Rasulullah gembira, ya. Maknanya Allah menyertakan umat baginda dalam kemuliaan baginda. Baginda memang mendapat selawat daripada Allah dan dapat selawat daripada para malaikat. Tapi kalau kita menyertai selawat Allah, kenapa saya kata kita menyertai selawat Allah? Ustaz, kenapa Ustaz guna istilah menyertai selawat Allah? Sebab kita berselawat, kita berkata, Ya Allah selawatlah. Betul kan? Kita tak kata, aku berselawat. Kita tak kata, aku berselawat. Kita kata, Ya Allah berselawatlah. Jadi kalau kita kata, aku berselawat, maknanya aku menyertai selawat Allah hakikatnya. Ya. Jadi bila orang tanya kepada Rasulullah, bagaimana berselawat ke atasmu? Rasulullah kata, ucapkan Allahumma salli. Jadi kita faham, kita menyertai Allah. Allah memang berselawat kepada Rasulullah. Jadi kita, Ya Allah, berselawatlah ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita kita panggil menyertai perbuatan Allah, kita meminta Allah memuliakan Rasulullah, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dimuliakan oleh Allah pada kelebihan yang Allah bagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sangat gembira dan macam saya katalah, sebab dia sangat luar biasa fadilat dia. Baik. Dan Imam Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan di dalam musnadnya daripada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, sentiasa ada di kalangan kami 4 atau 5 orang yang tidak akan berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan hajat baginda sallallahu alaihi wasallam pada siang dan malam hari. Jadi kata Abdul Rahman bin Auf, memang ada sahaja para sahabat 4 atau 5 orang yang akan sentiasa bersama dengan Rasulullah, tak berpisah. Mereka bergilir-gilir untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok, ini adalah adab yang kita dapat lihat di pondok-pondok. Ada je orang yang berkhidmat dengan tuan guru, ataupun ada dalam yang kita nampak zahir ni juga dalam tarikat tasawuf. Jadi betul kata guru saya, dia kata kalau kamu nak tengok adab para sahabat dengan Rasulullah, tengoklah adab orang-orang yang berkhidmat kepada gurunya dalam turuk-turuk sufiyah. Macam mana mereka bercakap dengan guru mereka dengan nada yang perlahan, macam mana mereka begitu apa kita panggil, ada yang sentiasa bersedia untuk berkhidmat. Jadi ini juga disebut dalam hadis ini. Sebab tu kalau kita tengok Anas bin Malik, orang-orang yang berkhidmat seperti yang masyhur, seperti Anas bin Malik, seperti Abdullah bin Mas'ud, akhirnya mereka menjadi fuqaha yang besar dalam kalangan para sahabat. Jadi beliau kemudian menambah, maka saya telah mendatangi baginda sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah keluar. Jadi hatta Abdul Rahman bin Auf, Abdul Rahman bin Auf ni semua orang tahulah sekaya-kaya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia masuk Madinah dengan harta-harta dia, membawa unta-unta dia, bergegar bumi Madinah tu. Kemudian bila dia dapat berita Rasulullah beritahu daripada Sayyidah Aisyah, Rasulullah pernah kata dia akan masuk syurga, dia sedekahkan seluruh harta tersebut. Dia pun antara orang yang berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya telah mendatangi baginda sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah keluar. Maka saya pun mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam dan baginda sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam satu dinding daripada dinding-dinding Al-Aswaf. Itu salah satu dinding daripada dinding-dinding yang ada di Madinah lah. Dan sujud serta memanjangkan sujud baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah sujud dan panjang pula sujudnya. Sujud ini adalah sujud sujud kan ulama khilaf kan, macam saya pernah terangkan dulu tapi saya ingatkan balik, khilaf ulama apakah kedudukan yang paling afdal dalam solat. Mazhab Hambali ataupun pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berpendapat kedudukan yang paling afdal dalam solat sujud. Sebab tu dia kata hikmahnya, semua dalam satu rakaat, semua rukun-rukun tu sekali buat, tapi sujud 2 kali buat. Lepas tu sujud juga tempat yang paling baik untuk berdoa. Dan kedudukan yang paling hampir dengan Allah. Jadi itu hujah-hujah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dia kata sujud ni dalam hadis sahih, kata sedekat-dekat hamba kepada Allah dan sangat digalakkan untuk berdoa oleh Rasulullah SAW, terutama bila kita sembahyang seorang diri. Kemudian dia dilakukan 2 kali dalam setiap rakaat. Jadi itu menunjukkan bahawa sujud adalah paling afdal. Mengikut mazhab Syafi'i,
mazhab Syafi'i melihat perkara yang paling afdal ialah membaca Al-Quran dalam solat. Itu pandangan mazhab, pandangan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i berpandangan membaca Al-Quran dalam solat itulah amalan yang paling afdal. Kat mana kita baca Al-Quran? Kita baca Al-Quran pada waktu qiyam. Jadi dalam mazhab Syafi'i, solat yang paling afdal adalah yang paling panjang qiyamnya, ataupun dalam makna yang lain yang paling banyak, yang paling panjang bacaan Al-Qurannya. Jadi sebab itulah Imam Ahmad masyhur sembahyangnya 600 sujud. 300 rakaat atau 600 sujud sehari semalam, pada waktu malam. Macam mazhab Imam Syafi'i tidak masyhur dengan sujud yang banyak, rakaat solat yang banyak, tapi dia masyhur dengan membaca Al-Quran. Satu hari sekali khatam. Jadi itu sedikit lah. Jadi bila Rasulullah SAW sujud syukur, maka Rasulullah panjangkan sujudnya, maknanya Rasulullah sujud dalam keadaan yang panjang. Maka saya pun menangis dan berkata, kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia pun menangis. Dia kata, ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qabadallahu ruha. Jadi dia ingat Rasulullah ni sujud panjang sangat. Panjang tu kalau dah sampai kita Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ingatkan Rasulullah dah wafat, maknanya Rasulullah sujud dalam keadaan begitu panjang. Maka Rasul kata Abdurrahman bin Auf, aku melihat Rasulullah SAW telah ditarik oleh nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dan memanggil saya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, "Ma sya'nuk?" Apa hal keadaan kamu, kenapa kamu menangis? Maka beliau berkata, saya berkata, ya Rasulullah, atalta sujud faqultu qad qabadallahu ruha rasulihi wala arahu abada. Wahai Rasulullah, Tuhan telah memanjangkan sujud, maka saya pun berkata, sesungguhnya Allah telah menarik nyawa roh Rasulnya, maka aku tak dapat bertemu lagi dengannya selama-lamanya. Jadi Abdurrahman bin Auf fikir mungkin Rasulullah wafat, dia menangis. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sajadtu syukran li rabbi. Ini jelas dalil sujud syukur. Jelas dalil sujud syukur. Sajadtu syukran li rabbi. Aku telah bersujud syukur kepada Tuhanku. Fima aulani fi ummati. Allahu akbar. Di atas kurniaannya kepadaku pada umatku. Hakikatnya kurniaan pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya Allah mengurniakan, menyertakan umat Rasulullah dalam kemuliaan Rasulullah. Allah. Kalau kita baca, saya buat kesimpulan ni sebab saya pun ada dihimpunkan 100 hadis kemuliaan Rasulullah. Saya buat. Mungkin kalau siap insya-Allah pada bulan Rabiul Awal nanti akan saya ajarlah 100 hadis kemuliaan Rasulullah SAW. Jadi bila saya tengok banyak perkara di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyertakan umat Rasulullah dalam kemuliaan Rasulullah. Banyak Rasulullah ada banyak kemuliaan. Kemudian Allah menyertakan kita dalam kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu untung jadi umat Rasulullah ni. Amal sikit tapi kurniaannya banyak. Sekali selawat tapi 40 40 dengan istighfar para malaikat. Sikit je amal tapi dia punya fadilat dia luar biasa. Sebab apa? Sebab Allah menyertakan kita dalam kemuliaan Rasulullah. Kalau nak nilai ibadat kita semata-mata, ibadat kita ni kalau ada grading mungkin CD lah mungkin. Silap gaya E. Kalau kebersihan tu, restoran tu mungkin C lah. Tapi bila Allah menyertakan kita dengan apa yang Allah muliakan Rasulullah dengannya, Allahu Akbar. Jadi ganjaran besar. Tapi itu juga sebenarnya hikmah dia ialah kita bertambah cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tahu bahawa dengan Rasulullah ni, maka kita dapat kurniaan-kurniaan yang banyak. Kita akan dapat masuk syurga pertama sekali, kita akan begini, kita akan ada naungan-naungan khas, kita akan berehat bersama Rasulullah ketika umat sedang kalut mencari pemberi syafaat. Jadi macam-macam. Jadi bila kita faham dengan Rasulullah lah, kita akan dapat banyak kurniaan, maka kita akan bertambah cinta. Dan di antara tanda cinta kita berselawat lah. Apa dia? Kata Rasulullah, man shalla alayya salatan min ummati. Barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat min ummati. Ringkasnya Allahumma salli alaihi, sallallahu alaihi. Itu paling ringkas.
kutibat asyru hasanat, diberi 10 kebaikan. Wa muhya anhu asyru sayyiat, dan dipadamkan atau dihapuskan 10 dosa kesalahan. Ya. Jadi kalau kita tengok hadis ni, perawi sahabatnya adalah Abdul Rahman bin Auf. Okey. Kemudian hadis yang ke-10, perawi daripada kalangan sahabatnya adalah Abu Talhah radhiyallahu anhu. Kemudian dari hadis yang ke-9, perawinya adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi macam mana kita nak faham hadis ni? Jadi kemungkinan disampaikan kelebihan selawat kepada Rasulullah SAW ni berkali-kali. Berkali-kali. Pernah dilihat oleh Sayyidina Umar, pernah dilihat oleh Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dan Abu Talha sendiri pernah nampak Rasulullah gembira sangat, ceria sangat. Rupanya Sayyidina Jibril baru beritahu Rasulullah bahawa Rasulullah SAW fadilat selawat. Jadi fadilat selawat ni berkemungkinan disampaikan kepada Rasulullah SAW berkali-kali. Jadi bila beritahu berkali-kali ni, kita fahamlah. Kalau sekali sahaja pun dah cukup. Kan? Sekali sahaja pun dah cukup. Ini berkali-kali dan cukup banyak. Hadis Rasulullah SAW menyatakan tentang kelebihan selawat dengan sanad-sanad yang sahih. Jadi jelaslah, amalan selawat ni antara amalan-amalan yang sangat-sangat besar dan dicintai oleh Allah. Sebab kalau kita faham kedudukan Rasulullah, sebab tu kalau kita faham kedudukan Rasulullah, kita punya selawat pada Rasulullah akan makin bertambah enak, bertambah apa kita panggil, bertambah sentuhannya pada diri kita, kalbu kita. Sebab tu bagi saya, bila kita dah belajar selawat, nanti kita kena belajar kelebihan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah, supaya kita dapat faham. Dalam kita berselawat tu kita faham, besarnya kedudukan Rasulullah di sisi Allah ni. Sehingga kan ini apa kita panggil, perintah berselawat ni dengan perintah yang istimewa. Fadilatnya begitu berbagai banyak. InsyaAllah. Baik. Kita baca ramai-ramai. Sallallahu alaihi wasallam. Okay, baik. Kita masuk pada hadis yang ke-12. Baik. Hadis yang ke-12 ni menceritakan tentang pembentangan amalan. Okey, sebenar-benarnya semua amalan kita akan dibentangkan kepada Rasulullah akan dibentangkan pada hari kiamat nanti. Tetapi bagi selawat ada pembentangan khusus. Macam saya katalah, contohnya kalau dekat sekolah lah. Kita ada 10 subjek SPM. Tapi sekolah ni biasa jadi juara subjek matematik. Jadi pengetua nak pastikan subjek matematik ni memang kekal juara. Jadi subjek-subjek lain tu memang dibincangkan juga dalam mesyuarat. Tapi untuk subjek matematik akan ada pembentangan khas. Contohnya lah. Jadi begitu juga amalan kita akan dibentangkan. Sebahagian riwayat menyatakan dekat akhir nanti ada 50 mawaqif. Ya Allah. 50 mawaqif ni maknanya kita ada 50 tempat hisap. Alhamdulillah, maaf. Dan mauqif yang pertama, solatlah. Dalam kubur, taharah. Dekat akhirat, solat. Solat, 1. Puasa, 1. Zakat, 1. Haji, 1. Hutang, 1. Darah, 1. Ada 50 tempat nak hisap. Sebagian riwayat sebut. Tetapi bagi selawat, dia ada satu pembentangan khas. Bayanganlah. Nak tengok special tak special orang yang berselawat ni. Sehingga kan ada pembentangan yang khas. Baik. Dan Az-Zuhri meriwayatkan, Az-Zuhri ni adalah fuqaha besar Madinah, tok guru pada Imam Malik. Imam Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri. Syihabuz Zuhri. Meriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik, daripada Abu Talhah radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW, daripada Jibril alaihissalam bahawa dia berkata,
Man salla alaika salatan, siapa yang berselawat ke atasmu dengan satu selawat, raddallahu alaihi misla qawlihi, Allah akan membalas baginya seumpama kata-katanya. Dekat sini juga dalil kita boleh memperindah-indahkan solat kepada Rasulullah SAW, dan kita berdoa dalam selawat kita. Kenapa? Kerana Allah membalas seperti mana kita berselawat ke atas Rasulullah. Jadi perindahkan ini, waktu kami belajar Syekh kata perindahkan. Jadi sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama mencipta puji-pujian kepada Rasulullah dalam selawat. Dan kita tengok para ulama juga mencipta doa dalam selawat. Sebab apa? Sebab Allah raddallahu alaihi misla qawlihi, Allah akan membalas baginya seperti mana ucapannya bagi dalam selawat. Macam kita katalah, kalau kita nak anak kita berjaya dalam SPM, ya Allah, selawatlah ke atas Rasulullah SAW dengan selawat yang engkau beri kejayaan dengannya kepada anakku dalam SPM-nya. Tak ada masalah pun, tak ada masalah. Jadi jadikan selawat ini sebagai satu bentuk doa pun tak ada masalah. Baik. Wa'uridat, tu power tu. Wa'uridat alaihi yaumil qiyamah, dan akan dibentangkan kepadanya selawat-selawatnya itu pada kiamat. Jadi kalau kita selawat biasa-biasa, maksud selawat biasa-biasa ni, sebab tu ulama suka memuji-muji Rasulullah dalam selawat. Kita puji Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala qaidil ghuril muhajjalin wa imamil muttaqin. Kita puji Rasulullah, penghulu awal dan akhir, penutup para nabi dan rasul, imam para muttaqin, imam orang-orang yang bercahaya anggotanya. Kita puji Rasulullah SAW. Kenapa? Kerana akan dibentangkan pujian itu kepada Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Dekat dunia ni memang dah dibentangkan. Dekat akhirat pula ada pembentangan khas. Jadi kita akan dibentangkan. Kalau kita tengok apa faedah hadis ni, maksudnya begini. Kalau nak cerita semata-mata pembentangan memang akan berlaku. Amalan akan berlaku. Kita punya kitab-kitab amalan kita disimpan di bawah arash. Bila kita dibangkitkan di padang mahsyar, lalu akan diterbangkan kitab-kitab amalan kita tu daripada bawah arash sampai ke leher masing-masing. Akan ada orang yang ambil kitab dengan tangan kanan, ada orang yang akan ambil daripada belakang, ke tangan kirinya dibengkokkan ke belakang ni, dan dia akan ambil kitab amalan ni daripada tangan kiri. Dan kalau dalam amalan kita itu puji-pujian kita pada Rasulullah cantik, indah, akan dibentangkan pada Rasulullah SAW. Akan dibentangkan pada hari kiamat. Jadi kalau orang tanya, kenapa hang tak cukup je selawat Allahumma salli ala Muhammad? Kita kata memang itu asasnya tak ada masalah, tapi kami dah belajar dah selawat. Kami belajar selawat, maknanya selawat ni akan dibentangkan pada Rasulullah SAW pada kiamat nanti, seperti mana yang kami ucapkan. Dan kalau boleh kami nak dibentangkan pada baginda SAW dengan pujian-pujian yang indah-indah pada baginda SAW. Sebab Allah memuji Rasulullah dengan pujian-pujian yang sangat luar biasa dalam Al-Quran. Allah sendiri dah puji Rasulullah dalam Al-Quran. Jadi kita faham bahawa amalan selawat ni akan dibentangkan dari kiamat nanti. Dan aku nak memuji Rasulullah dengan indah-indah, macam contohnya lah pergi jumpa raja kan. Jumpa raja kan. Kalau kita kata, Assalamualaikum Tuan, contohnya lah Assalamualaikum Tuan. Jadi itu biasalah. Tapi kalau kita jumpa raja, ampun tuanku, apa kita panggil, penaung negeri di bawah bayu. Contohnya lah penegak keadilan, penjaga sempadan. Contohnya lah. Kan beradab tu. Maksudnya kita memuji seorang raja dengan begitu. Jadi kita memuji Rasulullah dengan pujian-pujian yang hak, yang benar. Jadi akan dibentangkan. Jadi lawat ni ada pembentangan khas, dan seperti mana yang kita ucapkan itulah yang akan dibentangkan. Jadi betapa gembiranya kita kalau yang dibentangkan kepada kita itu adalah pujian-pujian yang indah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kita puji-puji Rasulullah dalam selawat, dan pujian itu akan dibentangkan pada Rasulullah. Kerana pembentangan yang khusus pada Rasulullah pada hari akhirat kelak. Kat dunia ni memang dah diberi sampai.
Khususnya selawat pada hari Jumaat. Selawat pada hari Jumaat memang dibentangkan sebab dibentangkan amalan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Dibentangkan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari Jumaat ni special. Hari Jumaat ni special. Saya ada baca kitab. Dia kata setengah malam fadilatnya, keberkatannya pada 1/3 akhir. Pada setengah malam bermula daripada tengah malam. Pada sebahagian malam bermula daripada maghrib terbenamnya matahari sampai imam beri salam daripada solat subuh. Ini disebut sebagai fadilat hari Jumaat. Malam Jumaat tu. Malam Jumaat malam yang luar biasa. Malam yang luar biasa. Sebab tu dia menjadi penghapus dosa seminggu. Banyak perkara. Saya pun saya pun ada himpunkan juga benda tu. Tapi itulah tak tahu bila siap. Saya duk himpun ni. Bila siap saya pun tak tahu. Tapi sambil-sambil saya himpun tu saya dapatlah sedikit kefahaman. Hari Jumaat ni memang special dan dia sangat ada kaitan dengan selawat, amalan selawat. Baik. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Hadis yang ke-13. Jadi kalau kita tengok hadis yang ke-13, adanya malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok, mungkin orang bila Allah kata wasallimu taslima dan berilah salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan salam yang sebenar-benarnya. Jadi mungkin orang akan bertanya juga, kalau Rasulullah dah wafat kita nak bagi salam ke? Dan dah disebutkan dah banyak hadis. Hayatul Anbiya fil Qubur pun ada dikarang oleh Imam Imam Baihaqi. Abu Bakar Al-Baihaqi. Dia pun ada sekarang kitab hidupnya para nabi dalam kubur-kubur mereka. Dan mereka beribadah dalam kubur-kubur mereka. Kenapa Nabi beribadah dalam kubur mereka? Sebab Nabi, para anbiya ni bukan macam kita. Dia beribadat lebih daripada semata-mata kerana mencari ganjaran. Sehingga kan dalam kubur pun disebut oleh Rasulullah mereka beribadah. Padahal dalam kubur dah tak ada ibadah. Dalam kubur tu maksudnya dah tak ada taklif. Tak ada perintah wajib dah nak kena ibadat. Tapi para Nabi masih lagi beribadat. Itu menunjukkan, ini saya ambil faedah ni daripada Habib Ali Al-Jufri ketika dia datang di Yayasan Al-Jendrami. Saya first time masa tu baru nak kenal Habib Ali Jufri. Dia sebut, ini menunjukkan bahawa para Nabi itu beribadat lebih daripada zaman taklif dan beribadat kerana cinta. Beribadat kerana kehambaan. Bukan semata-mata kerana pahala. Kerana di situ dah tidak ada perintah yang wajib untuk beribadat. Jadi Rasulullah beritahu kepada kita, walaupun aku telah wafat, aku berada dalam kubur, kamu jangan risau, kalau kamu bagi salam pun memang sampai. Sebab tu kalau kita bagi salam kepada Rasulullah dalam solat, kita beri salam dalam keadaan mukhatab, dalam keadaan Rasulullah tu seolah-olah kita sedang berbicara kepada Rasulullah. Assalamu alayka, assalamu alayka. Seolah-olah Rasulullah depan kita. Assalamu alayka. Kalau orang jauh, kita baca assalamu alaihi. Tapi bila kita baca dalam solat, kita assalamu alayka. Seolah-olah Rasulullah tu depan kita. Dan kita adabnya, waktu kita sebut assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, adabnya kita kena merasakan Rasulullah menjawab salam kita. Sebab itu telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama kata ini juga di antara rahsia solat kita diterima, maknanya Rasulullah memberi salam kepada kita, Rasulullah berselawat kepada kita. Tak selawat, tak salam, sembahyang tak diterima. Ataupun tak baca assalamualaikum, assalamualaikum, tak baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat 1000 rakaat pun tak ada, tak terangkat. Tak sah. Dahsyatnya. Jadi, dan apabila kamu berselawat ke atas Nabi-Mu alaihi salam, maka tambahkanlah kepada selawat ke atasnya dengan salam. Maksudnya kat sini Imam Abu Abbas dah pesan bagi kita, kalau boleh tambahkan salam. Macam kita kata, selawat yang sempurna tu dia ada 4 perkara. Ni dia ada selawat, salam kepada Rasulullah dan ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4. Tapi kalau kita buat salah satu, boleh je, tak ada masalah. Kita nak salam je, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, boleh, tak ada masalah. Cuma kita kata kalau lafaz yang
yang lengkap sempurna tu, kita selawat kita buat 4. Ataupun kalau kita selawat kat sini, kita salam kat sini. Yang penting kita jangan nak sempurnakan selawat kita jangan tinggalkan yang selawat kata Rasulullah dan ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perbahasan ni lah, fiqh dia memang ada perbahasan fiqh tentang kalau kita berselawat tanpa kita ucapkan wasallim. Ya. Tapi kalau kita tengok amalan para ulama, ada je ulama yang selawat saja tanpa menggunakan wasallim. Ya. Baik. Tapi sebaik-baiknya kita gandingkan, ataupun kalau kita tak gandingkan, kita ada wirid selawat, kita ada wirid salam kita. Maka tambahkanlah kepada selawat ke atasnya baginda SAW dengan salam. Maka sesungguhnya bagi Allah itu para malaikat yang akan menyampaikan salam daripada umatnya kepada Nabi SAW. Jadi kalau kita selawat, Rasulullah dah wafat, ataupun kita selawat, kita semayang, dan kita beri salam, kita duduk semayang dekat Kutub Utara tu, ataupun kita semayang dekat International Space Station, ISS, akan sampai, ada malaikat yang akan bagi salam kepada Rasulullah SAW. Lalu baginda SAW membalas salam yang telah kamu ucapkan kepadanya dengan jawapan salam yang lebih tinggi dan mulia kadarnya. Memanglah, kita ni macam orang miskin nak dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Kita ni orang miskin, kita punya doa untuk Rasulullah, kita punya selawat tu macam orang miskin bagi hadiah pada orang kaya. Tak samalah hadiah orang kaya bagi orang miskin. Kita bagi hadiah pada orang kaya, kita bagi dia RM1,000, kita rasa bagi tu besar dah RM1,000. Tapi oleh kerana dia billionaire, RM1,000 tu macam dekat dekat mana-mana kocik dia je kot. Tapi bila orang billionaire bagi duit, bagi hadiah kepada si orang miskin, dia nak rasa besar, dia mesti jumlah yang besar di sisi dia. Kalau RM1,000 tu mungkin dia rasa sikit lagi, mungkin dia bagi RM100,000, mungkin lah. Jadi maknanya kita bagi salam pada Rasulullah. Tapi hakikatnya selawat salam yang Rasulullah jawab tu sebenarnya lebih berharga. Lebih berharga dan lebih mulia kadarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab Rasulullah punya doa lah. Dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala akan memberi salam menggunakan kesejahteraan kepadamu sebanyak 10 kali dengan setiap salam yang telah kamu ucapkan salam kepada nabimu sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam sebagian hadis memang sebut, bila kita bagi salam pada Rasulullah juga, Allah akan bagi salam kepada kita. Kita akan tengok di hadis nombor 16 nanti. Bila kita bagi salam pada Allah, Allah akan bagi salam kepada kita. Allah akan kurniakan sejahtera kepada kita. Dan as-salam ni ada banyak fadilat lah. Ada banyak fadilat. Nama-nama Allah, nama-nama syurga. Dan antara zikir yang kita baca, disunatkan baca lepas solat. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tadzal jalal wal ikram. Itu lafaz yang masyhur. Ataupun kita boleh tambah seperti mana yang ulama nukilkan dengan beberapa tambahan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalal wal ikram. Pun tak ada masalah. Tapi apa hikmah kita baca antas salam lepas sembahyang ni? Banyak-banyak nama Allah yang kita mula diajar untuk sebut selepas kita bagi solat. Kita salam pada Allah. Kita kata Allah as-salam. Kita dah bagi salam pada Allah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, itu salam kita pada Allah. Tapi lepas kita habis sembahyang, Rasulullah ajar pada kita doa Allahumma antas salam wa minkas salam. Saya ada baca sebahagian syarah ulama. Ulama memberitahu kenapa kita baca as-salam, sebab solat kita ni akan banyak kekurangan. Jadi salam tu maknanya kesejahteraan. Jadi kita bertawassul dengan nama Allah as-salam supaya Allah mensejahterakan solat kita ni daripada ditolak. Lepas tu kita baca Allahumma antas salam, kita istighfar astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakallahul jalal wal ikram. Kenapa? Kita istighfar. Kita mungkin banyak adab, bukan mungkin lah, macam kita ni memang terlalu banyak adab dalam salat yang terlanggar. Terlalu banyak. Kemudian kita Allahumma antas salam. Kenapa? Kerana salam tu maknanya sejahtera daripada kerosakan, sejahtera daripada apa kita panggil aib, sejahtera daripada penolakan.
Jadi lepas sembahyang kita baca Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah yang maha sejahtera, engkaulah yang memberi kesejahteraan, memulihkan kesejahteraan. Solat aku ni banyak kekurangan, tapi engkau sejahterakanlah dia daripada sebab-sebab yang menjadikan ia tertolak. Sebab tu kita baca Allahumma antas salam, supaya kita minta Allah jangan, dengan berkat assalam tu solat kita terselamat daripada tertolak. Itulah ada orang lepas solat dapat dosa. Ada orang lepas solat dapat dosa. Contohnya apa? Contohnya solat yang tidak menepati rukun-rukun solat. Dia kata aku dah solat tapi kaki sujud atau sujud kaki terangkat, tamakninah tak ada, baca Fatihah tak cukup huruf, tak cukup sabdu. Jadi orang macam ni, wal iyadzu billah, habis je solat dapat dosa. Kita kalau boleh setiap kali lepas solat nak dapat pahala, nak dapat darjat. Tapi kalau kita tak memenuhi rukunnya, kita dapat dosa. Jadi kita cuba jaga solat kita. Dan di hujung solat, lepas solat, doa yang pertama, Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu kena faham tu. Itu ada munasabah. Wirid yang Rasulullah ajar pada kita semuanya ada munasabah dengan amalan tersebut. Sesungguhnya Imam An-Nasa'i telah meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni min ummatis salam. Sesungguhnya bagi Allah itu para malaikat sayyahin yang berjalan-jalan. Kalau zaman sekarang ni melancong lah. Berjalan-jalan, siyahah tu melancong kan. Sayyah ini yang banyak berjalan-jalan sana sini. Yuballighuni, yang menyampaikan kepadaku, min ummatis salam, yang menyampaikan kepadaku daripada umatku salam. Sebab salam kepada Rasulullah ni memang takkan pernah putus. Orang yang bersolat itu sentiasa ada. Orang yang bersolat itu sentiasa ada. Semayang kat masjid ni sebab time zone kan, waktu zuhur ada, waktu asar ada, waktu subuh ada, sentiasa ada dalam bumi ni. Jadi sentiasa orang memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat, ada malaikat yang khusus untuk bab ini. Malaikat yang khusus untuk bab ini. Ada malaikat dalam yang kita belajar, dan insya-Allah pada masa akan datang ada malaikat yang khusus untuk duduk majlis zikir je, pergi majlis zikir je kerja dia. Ada malaikat yang mengangkat bacaan-bacaan kita dalam solat. Macam-macam. Ada malaikat yang khusus untuk menyampaikan salam kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, fulan bin fulan beri salam padamu. Ya Rasulullah, fulan bin fulan beri salam padamu. Jadi dalam ada koleksi saya tu, saya ni hadis berkenaan salam ni ada kan, tapi dalam kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat yang lain disebut, ya Rasulullah, fulan bin fulan. Bukan nama kita je, nama ayah kita pun. Wahai Rasulullah, Puan Faridah binti Muhammad Jabil, namanya nama Kak Faridah dan nama ayah pun disebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tu yang kita kata bila orang yang berselawat pada Rasulullah juga berbakti kepada bapanya, ibu bapanya, sebab apa? Sebab disebut nama bapanya bersama dengan namanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-13. Baik. Ini juga hadis yang berkaitan dengan kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkaitan dengan kelebihan salam. Dan ini adalah dalil bukan sahaja selawat 10 kali ganda, tetapi bukan selawat sahaja 10 kali rahmat, salam pun 10 kali salam daripada Allah. Jadi kalau kita baca selawat Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi, kita dapat berapa tu? Uish, banyak tu. 10 rahmat, 10 dosa diampun, 10 selawat daripada Allah, 10 10 rahmat, 10 hasanat, 10 darjat, 10 dosa diampunkan, 10 salam daripada malaikat, dan doa pada Ali Muhammad. Banyak tu. Lafaznya pendeknya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Jadi sebab tu kalau kita tengok, kalau orang tanya kenapa nak tambah sayyidina, kita kata, ya, saya nak tambahlah sayyidina. Selawat saya dibentangkan pada Rasulullah. Selawat saya sampai pada Rasulullah. Ya. Jadi
Kalau saya panggil ayah, saya panggil bos saya kat pejabat tuan, saya panggil imam surau saya Tok Imam, saya panggil pencara saya doktor, profesor, Prof Madya. Lepas tu ada yang dapat Datuk Perkasa lah, Datuk ni lah, Tan Sri lah, Tun lah. Saya panggil orang lain semua dengan pangkat-pangkat. Tiba-tiba dengan Rasulullah Muhammad je. Tak cun kan? Tak cun lah. Tak adab-adabnya cuma. Kan ulama kata kan, bila kamu dah banyak membuat gelaran-gelaran kemuliaan kepada manusia, banyak dah. Sir, Eagle, kan, itu gelaran orang putih lah kan. Apa lagi, anugerah Tan Sri, Tun, Profesor Madya, Profesor Diraja, Profesor Emeritus. Macam-macam gelaran kemuliaan kita bagi pada manusia. Tiba-tiba nak bagi Rasulullah Muhammad. Tak salah lah. Maksud tak salah tu tak berdosa. Tetapi kenapa kamu menggunakan gelaran kemuliaan bagi orang lain tidak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik, kita habiskan hari 14 ni ya. Betul saya minta dirilah. Sebab saya pun ada kelas pukul 11. Baik. Kegembiraan Rasulullah dengan kemuliaan selawat dan salam ke atas baginda. Jadi kalau kita tengok hadis ni ada kaitan dengan hadis koleksi sebelum tu, ya, yang menceritakan Rasulullah gembira, tapi imam kita, Imam Abu Abbas letak dekat sini sebab dia nak tunjuk kepada kita ini berkaitan dengan 10 kali salam daripada Allah dengan satu salam daripada kita kepada Rasulullah. Dan Imam An-Nasa'i juga telah melaporkan daripada Abu Talhah radhiyallahu anhu. Jadi sahabat yang meriwayatkan ini adalah Abu Talhah radhiyallahu anhu, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang. Tadi kita dah sebut belum? Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dah. Okey, baik. Jadi maka kami pun berkata, inna lanaral bishra fi wajhi. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami dapat melihat dengan jelas kegembiraan di wajahmu. Maknanya Rasulullah bila diberitahu tentang kelebihan salawat dan salam ni, Rasulullah gembira. Sampai nampak jelas ceria. Kita pun patut gembira tau. Dengan kemuliaan selawat dan salam ni, kita pun sepatutnya gembira. Bagaimana Rasulullah gembira besarnya selawat, fadilat selawat dan salam ni, kita pun patut gembira juga. Memang saya katalah, macam kata, rahmat Allah ni begitu besar, tapi dengan satu selawat dapat 10, bayang. Kalau itu sahaja fadilat dia pun dah cukup besar, sangat-sangat besar. Maknanya kalau kita selawat, contohnya kita selawat, kita kata tadi kan, kita selawat 100 kali sehari, 100 kali malam, 5 hari 1000, sebulan 6000, setahun 72,000. 72,000 darab 10, maknanya dah dapat 720,000 rahmat Allah. Kalau dapat satu rahmat pun dah luar biasa besar ni, dapat 720,000 rahmat Allah. Itu kalau selawatnya, kalau amalan selawat tu 10, itu je fadilat. Kalau. Tapi bayangkan, maknanya dah dapat 720,000 rahmat Allah, dah dapat 720,000 hasanat, dah dapat 720,000 darajat, dah dapat 720,000 pengampunan dosa. Bayangkan. Selawat. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu atanil malak, sesungguhnya telah datang kepadaku malaikat. Bila Rasulullah mula guna alif lam al-malak tu, maknanya malaikat tu malaikat yang dah diketahui, iaitu malaikat Jibril alaihissalam. Faqala ya Muhammad, maka malaikat tersebut atau malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna rabbaka azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Tuhanmu azza wa jalla, yang maha agung lagi maha mulia, yang maha mulia lagi maha agung, yaqulu ama yurdika, tidakkah, masya-Allah, tidakkah ia meredhakan engkau, masya-Allah, tidakkah ia meredhakan engkau. Macam kita dah beritahu dulu kan, Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha dapat salam daripada Rasulullah, daripada Allah. Dan saya pernah, salah seorang guru saya pernah sebut bahawa Allah juga pernah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, aku redha terhadap engkau, adakah kau redha terhadap aku? Cuma saya tengah cari juga hadis tu lah. InsyaAllah ada lah yang sebut tu, ulama besar, Syekh Muhammad Daniel Al-Musnid. Dia kata,
Allah pernah bertanya pada Sayyidina Abu Bakar, aku redha kepada engkau, adakah kau redha kepada aku? Jadi pertanyaan di situ bukan pertanyaan nak tahu. Kan? Itu pertanyaan nak menunjukkan kemuliaan. Allah boleh saja kata aku redha pada engkau. Tapi bila Allah tanya, adakah engkau redha pada aku? Itu soalan tu besar. Memuliakan. Macam tu juga bila ditanya, ama yurdik? Tidakkah ia meredhakan engkau, wahai Muhammad? Macam tu. Mestilah Allah Nabi Muhammad akan redha. Tapi persoalan tu, cara pertanyaan tu ialah untuk menunjukkan kemuliaan. Ya. Annahu la yusalli alaika ahadun. Bahawa sesungguhnya tidak akan berselawat ke atasmu, tidak berselawat ke atasmu seseorang illa sallaitu alaihi asyra. Melainkan aku, kata Allah, akan berselawat ke atasnya 10 kali. Macam kita katalah, ini janji Allah pada Rasulullah. Jadi kalau ada orang berselawat, riak ke, tak ikhlas ke, apa ke, ini janji Allah pada Rasulullah. Ini dalil sebagian ulama yang mengatakan selawat tetap akan diterima oleh Allah. Wala yusallimu alaika ahadun illa salamtu alaihi asyra. Dan tak bersalam kepadamu, memberi salam kepadamu satu orang, melainkan aku akan memberi salam kepadanya 10 kali. Allah. Selawat pun dapat 10 rahmat, salam pun dapat 10 salam. Allahu Akbar. Ya. Jadi kita faham, kisah Rasulullah gembira dah ada sebelum ni. Selawat, fadilat selawat yang disampaikan oleh para sahabat dah ada sebelum ni. 10 kali rahmat bagi selawat dah ada. Tapi faedah tambahan dalam hadis ni, salam juga dapat 10 kali salam. Jadi kita faham cara kaedah Imam Abdul Abbas Al-Uqlishi tu, dia menyusun hadis ni dengan faedah-faedah yang memberi makna bagi tambahan bagi hadis-hadis yang sebelum ni. Ya. Jadi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau boleh kita juga ada wirid salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kita baca Allahumma salli wa sallim, ataupun kita boleh ada selawat, salam yang khas macam mana kita baca dalam solat, kita buat 100 kali sehari. Assalamu alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Contohnya lah, contohnya. Ni saya nak tutup lah, tuan-tuan. Contoh, tapi kita tujuan kita belajar ni nak beramal. Bukan kita nak derah sembang, selawat ni bagus, selawat ni bagus, selawat ni besar. Tapi tak buat, tak jadi wirid. Contohnya kita macam mana kita nak buat jadi wirid. Contohnya macam kita katalah, contohnya kalau kita kata kita nak selawat pada hari Jumaat 100 kali sehari semalam. Macam mana kita nak buat? Kita boleh ambil 10 lafaz selawat. Mungkin lepas maghrib kita baca selawat Anasiyah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali 100 kali. Lepas tu kita buat doa jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Tu 200 dah. Jadi itu selawat Anasiyah dengan doa jaza. Lepas Isyak kita bagi salam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. 100 kali. Lepas tu kita baca boleh selawat dhamir boleh kalau ringkas, ataupun nak baca sallallahu alaihi wasallam boleh, ataupun kalau kita ada selawat yang khas an-nabiyil ummi pun boleh. Jadi kita ada 1000, secara totalnya 1000, tapi secara sirahnya pelbagai. Ada sirah Anasiyah, ada sirah dhamir, ada sirah apa kita panggil jaza, ada salam, ada ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada 10. Jadi kenapa kita buat 10 ni? Sebab semuanya ada fadilat dia. Semua ada fadilat dia. Tapi kalau kita nak kata, ustaz, saya nak buat 1000 ni, tapi saya nak buat satu selawat je, boleh, tak ada masalah. Dan buat selawat Anasiyah aja. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Allahumma salli wa sallim. 1000. 200 lepas maghrib, 200 lepas isyak, 200 lepas subuh, 200 lepas zuhur, 200 lepas asar. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak buat 100 satu sirah, 100 satu sirah, jadi dia akan jadi 1000 juga, tapi dengan kepelbagaian fadilah. Jadi tak ada masalah. Jadi yang penting kita buat. Dan yang penting bila kita dah amalkan selawat ini, kita belajar kitab selawat ni, kita dapat faham sedikit kenapa ulama duk tekan selawat. Moga-moga Allah jadikan kita daripada orang yang banyak berselawat, sekurang-kurangnya 1000 kali sehari semalam, insya-Allah.
Sikit ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Allah, jadikanlah kami daripada orang-orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang-orang yang paling hampir kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hidupkanlah kami di atas sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, di atas cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wafatkanlah kami di atas agama dan akidah baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudahkanlah kami untuk menjawab ketika kami ditanya berkenaan baginda dalam kubur nanti, ya Allah. Bangkitkanlah kami bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berehat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seluruh manusia pergi kepada para nabi untuk mencari syafaat, dan akhirnya mereka akan berakhir di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kami minum daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami daripada orang-orang yang menerima syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kurniakanlah kami untuk melihat-Mu di syurga nanti, ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, alhamdulillah, saya tangguhkan di sini. Terima kasih, saya minta diri dulu. Terima kasih kepada Puan Faridah dan semua hadir. Terima kasih Ustaz. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Ustaz.